salah sapu, bangun pagi hilang nyawa. Obat batuk kering, batuk basah, demam selesema. Mari beli. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ikram. Hari ini saya ingin berkongsi maklumat-maklumat yang menarik berkenaan vaksin COVID-19. Kenapa saya tergerak hati untuk berkongsi maklumat pasal vaksin COVID-19 ni? Sebab beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah berita palsu. Kononnya sebuah hospital ditutup disebabkan pesakit COVID di sana bertukar menjadi zombie dan memakan pesakit-pesakit yang lain. Ramai orang yang percaya dengan berita palsu ni. Kononnya disampaikan oleh CNN sebab di dalam screenshot berita tu ada logo CNN di bawah. Tapi mengikut Mark Twain, clever, squirrel jump, one day fall to the ground also. Okey Datuk, saya rasa itu yang terbaik. Masa pendatang ini disahkan sebagai palsu, termasuklah keluar berita di CNN sendiri. Dibuat pada asalnya untuk meme, tapi ramai yang percaya dan ia tersebar dengan sangat pantas. Dan saya yakin gawes-gawes semua pun tahu yang itu adalah sebuah berita palsu. Tiada pesakit COVID yang bertukar menjadi zombie dan memakan orang lain pula. Itu yang membuatkan saya tergerak hati untuk buat topik perkongsian pada hari ini. Saya ingin merungkaikan penerimaan orang terhadap vaksin COVID-19, khususnya di kalangan rakyat kita sendiri. Kita akan tengok apakah tahap penerimaan rakyat kita dan kenapa ada yang menolak vaksin COVID-19 ni dan kenapa ada yang percaya. Saya juga akan selitkan kenyataan-kenyataan daripada pakar, daripada mufti dan sebagainya. Dan di hujung video ni anda boleh buat kesimpulan anda sendiri sama ada anda mahu terima ataupun tidak vaksin COVID-19 yang baru dibawa masuk ke dalam negara kita. Okey. Untuk melihat perkara ni, kita kena lihat dulu beberapa golongan yang melihat vaksin COVID-19 ni dari sudut-sudut yang berbeza. Golongan pertama ialah golongan yang paling mungkin menarik perhatian saya, ialah golongan-golongan anti-vaksin / golongan ahli teori konspirasi. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan yang skeptikal dengan keberkesanan vaksin COVID-19. Itu golongan satu. Golongan kedua pula ialah orang yang pro-vaksin, orang yang percaya dengan vaksin. Mereka akan percaya dengan kenyataan daripada kerajaan, mereka akan percaya kenyataan daripada para pakar dan bagi mereka apa yang terbaik kerajaan tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita ambil. Sebab kenapa? Sebab diorang pakar, itu kerja diorang. Kerja diorang untuk buat research, kerja diorang untuk beli vaksin dan kita cuma terima bantuan-bantuan daripada mereka. Dan bagi golongan ini, golongan-golongan ahli konspirasi teori tadi mengarut sama sekali. Ini adalah kumpulan kedua yang pro-vaksin. Dan golongan ketiga ialah golongan yang di tengah-tengah, sama ada skeptikal tapi pada masa yang sama terbuka juga untuk menerima vaksin untuk diorang dan juga ahli keluarga diorang. Golongan ketiga ni adalah golongan yang berhati-hati. Golongan ketiga ni adalah golongan yang perhati dulu apa yang jadi. Kalau benda tu dibuktikan berkesan, diorang akan ambil. Tapi kalau diorang perhati benda tu dibuktikan salah ataupun ada agenda-agenda yang tertentu, mereka akan mengelak dari benda tu. Tapi diorang ni tidak buat kesimpulan bulat-bulat untuk terus terima ataupun untuk terus tolak. Mereka ni adalah golongan yang mahu tahu dan mahu mencari sebanyak maklumat yang mungkin supaya mereka dapat buat kesimpulan yang paling rasional. Sekarang kita tengok apa sebab kenapa orang tidak percaya dengan vaksin COVID-19 ni. Sebenarnya banyak sebab, beratus-ratus sebab yang ada untuk orang tidak percaya ataupun skeptikal dengan vaksin COVID-19 ni. Tapi menarik perhatian saya adalah sebab-sebab yang dinyatakan oleh seorang yang mengaku diri dia sebagai seorang pakar kesihatan wanita. Dia adalah seorang doktor yang dikenali sebagai Christine Notab. Dia percaya yang vaksin COVID-19 ni akan menjadikan penerima vaksin sebagai hamba. Dr. Christine Notab percaya yang vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia di dalam badan. Menurutnya, mRNA yang ada di dalam vaksin akan memudaratkan tubuh badan seseorang. Tapi apa yang pelik, pengeluar-pengeluar vaksin dan World Health Organization sendiri ada membuat kenyataan yang vaksin COVID-19 ni memang ada menghasilkan protein yang akan mencegah
daripada terkena virus COVID-19. Tapi ia tidaklah secara langsung mengubah DNA seseorang sehingga memudaratkan. Tetapi menurut WHO, vaksin tersebut akan menghasilkan patogen yang baru untuk menentang daripada dijangkiti COVID-19. Itu satu. Yang kedua, Dr. Christine Notap percaya di dalam vaksin COVID-19 tu ada toxic metal ataupun besi yang toksik. Apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia, dia percaya yang manusia akan menjadi sebuah antena hidup, antena yang berjalan, dan antena ini boleh menerima signal ataupun boleh dikesan melalui menara 5G. Dan kalau orang ini dikesan, kedudukan mereka akan diketahui pada setiap masa. Kononnya, itulah agenda kenapa vaksin COVID-19 dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia untuk dijadikan sebuah antena hidup yang berjalan. Dan seterusnya, pelik bila dia percaya yang vaksin COVID-19 akan mengubah tubuh badan seseorang menjadi chimera. Chimera ni adalah sebuah terma bermaksud manusia yang menjadi binatang. Ini adalah terma di dalam mitologi Greek ataupun mitos Greek pada zaman dahulu. Dia percaya yang vaksin COVID-19 ni ada isi kandungan non-human ataupun DNA bukan daripada manusia tetapi daripada binatang. Dan bila DNA non-human ini dimasukkan ke dalam tubuh badan seseorang, seseorang akan punya ciri-ciri binatang menjadikan orang ini sebagai chimera. Mungkin juga orang tu tumbuh sayap, tumbuh tanduk ataupun gigi taring dan sebagainya. Juga orang tu tumbuh sayap, tumbuh tanduk ataupun gigi taring dan sebagainya. Bukan itu sahaja, apa yang dia percaya sebagai memudaratkan lebih teruk dan teruk daripada itu. Dia percaya di dalam vaksin COVID-19 tu ada nanobots. Dan bila nanobots ini dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia, nanobots ini akan tahu semuanya tentang diri anda, kesihatan, ia juga macam GPS akan tahu di mana lokasi anda setiap masa dan juga ciri-ciri tubuh badan anda. Ciri-ciri ini akan dikumpulkan, maklumat-maklumat tentang badan anda ni akan dikumpulkan oleh nanobots ini dan akan diletakkan di dalam cloud yang akan digunakan untuk menjejaki anda, untuk tahu tentang peribadi anda. Secara langsung, orang-orang yang ada maklumat data ni boleh melanggar privasi anda. Dia mengaitkan ini dengan satu teknologi yang dijalankan oleh MIT. Sebuah teknologi yang dikenali sebagai luciferase. Luciferase ni memang betul ada wujud. Pada tahun 2019 dahulu, MIT ada menghasilkan satu teknologi yang boleh dimasukkan ke dalam tubuh badan seseorang melalui vaksin contohnya, dan mereka akan boleh mengambil data biometrik diri orang tu untuk direkod. Ini dilakukan untuk mengenal pasti sama ada orang itu memiliki campak ataupun tidak. Dia percaya yang sesiapa yang menghasilkan vaksin tu akan menggunakan teknologi yang sama, secara langsung akan mengambil data biometrik seseorang tu untuk direkodkan dan dicatatkan. Tidak berhenti di situ, dia mengaitkan lagi benda ni dengan Bill dan Melinda Gates Foundation. Menurut dia, dan ini memang betul ada, Bill dan Melinda Gates ada memfailkan patent yang dikenali sebagai 0606066666 yang ramai percaya sebagai nombor syaitan. Katanya patent Bill dan Melinda Gates ini akan mengambil data biometrik daripada luciferase tadi dan akan menggunakan data-data ini untuk mengawal manusia ataupun untuk menjejaki setiap manusia di muka bumi ini. Kepada mereka yang mengambil vaksin ini dan biometrik data mereka direkodkan, Bill dan Melinda Gates akan menggunakan data-data ini, memberikan mereka satu barcode dan akan menghubungkan orang-orang tu dengan cryptocurrency. Dan ini adalah satu agenda besar untuk mengawal populasi dunia. Itu menurut Dr. Christine Notap yang kemudian diketahui dia ni adalah daripada golongan anti-vaksin. Itulah dia ni. Dah tua pun bodoh. Itulah antara sebab kenapa ramai yang tidak percaya dengan vaksin COVID-19, sebab wujudnya orang-orang yang macam ni memberikan maklumat-maklumat yang menakutkan dan tanpa sebarang bukti yang sahih. Apa yang saya ceritakan tadi, apa yang saya cakap tadi, yang dipercayai oleh Dr. Christine tadi, tidak dapat disahkan dan tidak pernah disahkan. Semuanya hanyalah andaian dan cerita semata-mata.
Dan saya yakin apa yang saya cerita tadi cuma sikit sebab kenapa orang ramai menolak vaksin COVID-19. Ada yang cakap masuk biochip dalam kepala lah, ada yang cakap ini agenda Illuminati lah, ada yang cakap agenda Freemason dan sebagainya. Kamu boleh research benda tu sendiri, dan apa yang saya sampaikan cumalah sedikit sahaja untuk memberikan gambaran kenapa ramai orang yang tidak percaya dengan vaksin COVID-19 ini. Ini semua kerja orang gila, mialah. Itulah saya komen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Dia layak untuk masuk ke hospital Tanjung Rambutan atau hospital di Tempoi lah. Maklumat-maklumat macam ni ramai yang percaya bulat-bulat. Kalau mereka percaya bulat-bulat, mereka akan sampaikan dengan kawan ataupun keluarga mereka, dan kawan dan keluarga mereka ni pun akan sampaikan dengan orang lain. Kena-kena lagi kalau cerita-cerita macam ni memang menarik untuk kita dengar, memang menarik untuk kita kongsikan sebab dia misteri, dia pelik, dia seram. Tapi pada hakikatnya kita kena bergantung dengan para pakar yang sudah menjalankan penyelidikan mereka sendiri, membawa kita ke persoalan yang seterusnya. Kita kembali ke negara kita, kita tengok balik sebab kenapa rakyat kita, antara sebab terbesar kenapa rakyat kita menolak vaksin COVID-19 ni. Salah satu sebab terbesar adalah status halal vaksin ni. Adakah halal ataupun tidak? Ramai yang menolak vaksin sebab mereka percaya ataupun mereka menganggap ada DNA daripada haiwan-haiwan terlarang yang diletakkan di dalam vaksin COVID-19. Untuk melihat perkara ni, semestinya kita kena lihat pendapat daripada pakar. Saya telah mencari maklumat-maklumat yang ada dan saya jumpa kenyataan daripada Mufti Kedah. Menurut Mufti Kedah, kumpulan mereka telah mendapat penjelasan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang menjaminkan benda ni memang halal. Vaksin-vaksin ini bukannya daripada haiwan. Bukan itu sahaja, melalui Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, mereka membuat satu mesyuarat muzakarah dan mereka memutuskan vaksin ini selamat untuk digunakan dan mereka mengharuskan penggunaan vaksin. Membawa kita kepada kenyataan yang betul-betul menarik perhatian saya, yang satu kenyataan yang kita boleh lihat sebagai gambaran untuk perlukah kita terima ataupun tidak. Ini adalah kenyataan daripada Pensyarah Kanan Fiqh Fatwa Pusat Kajian Syariah UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim. Katanya, di satu kenyataan yang dibuat di akhbar, kajian dan penelitian terhadap vaksin adalah tugas menteri yang terlibat. Janganlah kita orang awam yang mengambil tugas mereka. Kenyataan ini memang masuk akal. Kenapa kita perlu untuk simpulkan sesuatu yang kita bukan pakar di dalam bidang tu? Kenapa kita tidak mengikut pakar-pakar yang sudah bertahun-tahun belajar benda ni, yang bertahun-tahun mengkaji benda ni dan menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan benda ni selamat untuk digunakan oleh semua orang. Mereka ini adalah pakar-pakar yang boleh kita percaya dan mereka menasihati kita yang ini betul selamat. Kenapa kita perlu membuat kesimpulan kita sendiri? Tidak berhenti di situ. Dengan fatwa, biarlah pakar perubatan dan mufti yang menentukan hukum, dan bukanlah kita untuk mengatakan ini betul, ini tidak, ini salah, itu betul. Kita serahkan kepada pakar, pakar lebih tahu, biar dorang buat kerja dorang. Kita jangan buat kerja dorang dan kita dengar nasihat daripada dorang. Itulah kenyataan daripada Profesor Madya Datuk Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim yang menarik perhatian saya untuk melihat benda ni dari sudut yang positif. Sekarang berbalik kepada 3 kumpulan yang saya cakap tadi. Satu, kumpulan konspirasi teori anti-vaksin. Yang kedua adalah kumpulan yang pro-vaksin, dan yang ketiga adalah kumpulan yang di tengah-tengah. Kumpulan yang menanti, melihat dan mengambil tahu pasal benda tu sebelum memutuskan betul ataupun salah. Kalau benda tu betul, ambil. Kalau benda tu salah, tolak. Saya terletak di dalam kumpulan ketiga ni. Saya akan tengok benda tu, saya akan ambil tahu dan saya akan buat keputusan yang rasional. Saya akan buat kesimpulan yang rasional. Sudah diterangkan oleh para pakar dan dinasihati oleh para pakar. Kalau di Malaysia ni sudah saya sampaikan, pakar perubatan, kerajaan dan juga pakar agama sudah cakap vaksin ni betul. Mungkin juga saya cenderung untuk melihat benda tu sebagai benda yang memang bagus untuk saya. Tapi berada di tengah-tengah ni, saya masih lagi menunggu dan melihat apa yang akan terjadi seterusnya. Saya tidak akan tolak bulat-bulat, tetapi saya akan terima dengan berhati-hati. Kalau tiba masa untuk saya diberikan vaksin, saya akan ambil. Saya akan ambil vaksin. Tapi kalau ada pilihan untuk saya terus kekal sihat tanpa mengambil apa-apa jenis vaksin, saya akan berusaha untuk mengekalkan kesihatan saya. Sebab ubat yang paling berkesan ialah
mencegah daripada mengubati. Dan itulah antara perkongsian saya pada hari ini, perkongsian tentang vaksin COVID-19. Sekarang terpulang dengan anda. Anda sudah dengar maklumat-maklumat yang saya sampaikan, maklumat-maklumat yang saya kongsikan. Kalau anda rasa benda ni salah, buat penyelidikan dan buktikan kepada diri anda sendiri kenapa dia salah. Kalau benda ni betul, buat penyelidikan, buktikan kepada diri anda sendiri benda ni betul, dan kalau anda mahu berada di tengah-tengah, teruskan memerhati, teruskan ambil tahu dan buat keputusan yang rasional. Apa-apa pun, sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, saya ada satu soalan untuk anda. Antara 3 kumpulan tadi, konspirasi teori, pro-vaksin dan juga yang di tengah-tengah, anda berada di kumpulan yang mana? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Semoga video hari ini menarik dan bermanfaat untuk semua. Tinggalkan pendapat anda tentang topik yang anda mahu saya rungkai lagi selepas ini. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik Padas setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-kubi go, menarik setiap hari.